Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk pada soal jawab masalahan sembelihan. Jadi hari ini hari last lah. Dan insya-Allah minggu hadapan kalau tidak ada apa-apa masalah, kita akan sambung daurah selama 3-4 hari. Kita Al-Azkar Arba'in Azkariyah, 40 hadis yang kita ambil daripada kita Azkar Imam Nawawi. Jadi 20 orang hok mari awal tu boleh free jugalah. Insya-Allah. Qala berapakah rukun bagi sembelih? Muka surat 30 soalan ke-62. Berapakah rukun bagi sembelih? Ada berapa rukun sembelih? Jawab, rukun bagi sembelih ada 4. Yang pertama tukang yang menyembelih, zabih tu. Yang kedua binatang yang disembelih, zabihun. Yang tiga alat untuk menyembelih, alatuz zabhi. Yang keempat sembelih, nafsu zabhi. Jadi maksudnya bila kita sembelih ada 4 rukun ni, kira sahlah sembelih kita. Seperti juga solat, bila sah cukup rukun 13 tu, ada sahlah solat kita. Ada dah tukang haknya menyembelih. Jadi tukang menyembelih syarat dia pula orang Islam. Lepas tu gapo lagi? Lepas tu binatang yang disembelih, gapo dia? Ada binatang hak halal makan. Alat nak menyembelih, alat dia pun ada syarat-syarat juga. Ada diri sembelih, cara kita sembelih tadi. Baik, itu 4 benda dalam masalah sembelih. Apakah hukum mengetahui makanan yang halal dan yang haram? Kita nak tahu makanan ni makanan halal ke makanan haram. Hukumnya fardu atas setiap orang. Wajib kena tahu ni makanan coklat ni ke beri ni ada halal ke haram. Wajib tahu dah kita nak makan. Kecuali kalau kita memang warung awal lagi dah, tak perlu. Apakah hukum mengetahui hukumnya fardu atas setiap orang, seperti datang warid hadis bagi menegaskannya, menegas bagi wajib kena tahu makanan halal dengan haram ni. Mana hadisnya? Ayyulah min nabata min haram fannaru awla bih. Mana-mana daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama baginya. Jadi faham di sini Nabi SAW sangat menitik berat ke jangan duk makan makanan haram. Jadi kita nak tahu mana makanan itu makanan haram atau tidak kan? Kalau kita macam mana kita nak menjaga ke daripada makan makanan yang haram kalau kita tak tahu makanan itu haram atau tidak. Jadi kalau kita tak tahu makanan haram ke tidak, maka tentu sekali kita tak dapat menjaga ke daripada makan yang haram.
Sedangkan makan yang haram tu sangat ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut neraka lah yang paling utama bagi dia. Apakah syarat bagi tukang yang menyembelih? Zabihun tu. Berapa syarat dia? Disyaratkan baginya bagi orang yang sembelih itu beragama Islam, mesti beragama Islam. Tak boleh orang kafir lah. Atau ahli kitab. Orang panggil kafir kitabi. Pendek kata tak ada dah sekarang ni. Supaya menikah lah dengan kafirah kitabiyah tu. So tiada halal jika kafir kitabi yang tidak diketahui keadaannya atau yang disyak padanya. Ya Yahudi hak daripada Taurat, Injil, Zabur haknya juga, tapi tak tahu keadaan dia tu. Tak berimeh hak asal ko ataupun hak telah diubah ko, maka tak boleh juga. Ataupun kita syak keraguan pada kitabi dia saat ni tu. Benar ko dia ni termasuk pada kitabi. Demikian lagi tidak halal sembelih yang murtad. Tulis wal iyazu billah. Sebab tiap-tiap benda yang orang panggil bahaya, hari depan ni. Ada jam di sini. Tiap-tiap benda bahaya ni kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada benda yang berbahaya tadi, murtad. Murtad ni tiga keadaan lah. Sama ada dengan i'tikad, hidup pergi kata Tuhan semua makhluk. Dia tak boleh situ sangat tu, takut jadi panjang pula. Percakapan duduk nganyi hukum agama, perbuatan hidup berlaku untuk sembah kotak pun ke berapa. Dua tiga benda saat ni tu menyebabkan rosak akidah. Sebab tu tak boleh tunduk kat orang. Dalam matlak sebut sujud semata-mata sujud kepada makhluk, niat takzim tak takzim, kupu. Apa? Rokok hormat kau orang pada hak rokok, niat mentakzim, kupu tu takzim dengan cara rokok. Tak boleh dalam Islam. Atau dia panggil kelakuan bagi ibadat kita pada Allah Taala. Semata-mata haram. Wallahu a'lam lah, kalau ada khilaf ulama. Sekadar kita berjumpanya begitu. Lepas tu kita depan Tok Guru, kita bukan rokok ke Tok Guru, kita lalu depan dia. Lalu. Demikian lagi tiada halal sembelih yang murtad majusi. Majusi ni apa? Sembah api ni. Dan yang menyembah berhala. Wasan yang menyembah ke berhala. Apa Cina tu pun ada kafir Buddha tu pun dia supaya orang panggil kafir Quraisy dulu jugalah. Jenis sembah ke berhala. Dia asal mari mana kata menyembah berhala ni. Asalnya orang-orang dulu saat itu ada di kalangan mereka tu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang berjuru, meninggal. Maka oleh kerana mereka nak memperingati ke orang berjuru, orang soleh ni, dibuat ke satu anak patung. Bila dibuat ke satu anak patung, maka marilah satu orang panggil bisikan setan kepada anak cucu kemudian ni supaya dijadikan sembahyang. Amitabha Buddha tu ada, Amitabha Buddha apa semua ni. Jenis orang Jauh di kalangan mereka lah kalinya tu. Kalau Fir'aun tu orang tak buat patung dia hak diri buat. Ini jahat. Nombor 5, apakah hukum daging binatang yang terbuang di tengah jalan? Kita tengok ada daging binatang tengah jalan. Boleh makan ke tak? Hukumnya haram dimakan. Tak boleh makan ni. Lu kotor tu tengoklah dia kata apa? Jika qaidnya jumpa daging binatang, moga binatang ni ke syarat kena sah pada sembelihan. Kalau jumpa nasi tengah jalan, dak benda lu kotor, benda hak kita jumpa tengah jalan saat ni, kalau tak perlu pada sembelihan tu tak apa. Ini masalah memerlukan pada sembelihan, sah pada sembelihan. Maka dia kata kalau jumpa tengah jalan, jika tidak diketahui siapa yang menyembelih, haram. Kecuali dijumpai pada tempat ramai orang yang halal padanya sembelihannya. Jumpa di kampung orang Islam. Tu boleh makan.
Boleh makan pun tanya orang dah lebih kurang. Ada siapa yang jatuh daging kau banyak kilo kat dah ni. Ada dengan ekor ni. Oh, buat ekor ni. Jadi maksud katanya, kalau benda tu tak ada orang ni, dia benda tu cepat rosak, kita bolehlah ambil, tak sewi membazir, tapi kena ganti rugilah pula. Jadi kalau benda tu kita jumpa di kawasan ramai orang Islam, orang halal pada sembelih, boleh. Gitu. Kalau kita jumpa di negara mana, China, Korea, kawasan orang-orang hak kafir, kawasan Islam pun ada ya ni. Hak kafir tak boleh. Telah diberitahu oleh orang yang halal sembelihannya bahawa dia yang menyembelih. Ataupun kita jumpa mana-mana tempat boleh juga. Tak kira lah kawasan orang kafir kau kawasan Islam, asal kata ada orang kata itu daging kau sembelih tak ada tu. Dia sendiri mengaku dan dia tu orang Islam. Maka bolehlah walaupun dijumpai pada tempat orang kafir tu. Soalan kena pening. Ada sedap main soal jawab gini. Dari soal jawab. Apakah hukum bila berkongsi menyembelih mereka? Tu duduk cedek dah ni, duduk buat hiknifah pula. Soal jawab hiknifah. Sedap. Kita pula yang sedap. Sebab kelainan daripada hak duk buat terjemah daripada hak Sabila tu hak lain. Ni ambil daripada Syargawi Tahri, ambil pada Bajuri, ambil pada Ibnu. Ada buah-buah sepelek banyak lah. Minta doa supaya dapat terhasil lah. Untuk si pandai kita ya, untuk si pandai kita. Untuk si pandai kita berlaku. Jadi bila bertemu masalah boleh jumpa sini ada dah. Lepas tu kita hiknifah, kita cedek-cedek tu kita akan buat sebutir-sebutir. Ni ambil mana? Ibnu, dari Bajuri, dari Tahri. Sedap lagi. Pohon ni kita tak kita hanya ayat rujukan belakang. Cuma pohon ni tak ayat ambil mana ni Sabila tu. Tapi kalau supaya soal jawab Odiyah tu banyak ambil furuk masail banyak. Pohon belakang ni banyak ambil Sabila rujukan juga. Baik, apakah hukum bila berkongsi menyembelih mereka yang halal sembelih dengan mereka yang tidak halal sembelih? Kita badi bersepakat untuk menyembelih. Depa kerak kek ni. Apa kerak kek dah? Kerak kek ke 2-3 orang hari jadi, 2-3 orang pergi sekali. Boleh kalau gitu? Hukumnya haram. Sebab ada orang yang tak sah sembelih ni orang kafir duk sekali. Haram. Kerana kaedahnya mana? Bila bercampur yang halal dengan yang haram, maka menanglah yang haram. Iza jitama'al halal wal haram ulibal haram. Tak boleh. Sebab tu ada yang mau tanya guru kita, wallahualam lah kalau ada khilaf sini. Orang yang mau tanya daging nazar, ni soalan juga ni, jemput mah juga ni. Ni daging nazar tak boleh kita makan. Nak pergi makan juga ke mana? Ada yang mau kata hidup campur dengan daging hak tidak nazar, hidup jauh sekali situ. Maka boleh makan. Mungkin atas dasar faktor syubhat kali kan? Mungkin. Dia ambil situ. Tapi kata guru kita tak boleh. Sebab apa? Bercampur hak halal dengan haram. Haram makan dia bercampur halal. Ambil kaedah iza jtama halal wa haram ulibal haram. Tak boleh dah. Ada pun kalau dia tanya, lepas tu hak kita duk makan duit kerajaan, maaf dah. Hak duk makan duit kerajaan, tidakkah ekonomi negara tu ada mari ikut sumber haram dengan sumber halal? Maka tidakkah itu hak nama syubhat? Dia orang duk kerja kerajaan duk makan cara begitu, haram juga, dah campur halal dengan haram. Hati dulu, apa kata nanti? Sebab hak tu kita tak yakini kata hak kita mari tu hak haram. Apa dah? Dia campur tapi duit tu hak kita dapat tu harap-harapnya semua daripada hak halal. Ekonomi berhalal. Adapun daging sebekas saat ni hak kita duduk dekat Sekawa saat ni memang cerak dah, memang campur situ dah. Dah weh. Ya Allah ke tak weh? Kalau salah betul lah tu. Dah. Mungkin hak teka-teka sendiri tu hak duk mengajinya lagu tu lah.
Tu kita minta doa-doa, kita minta benar-benar pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan satu tikun hati Allah Ta'ala berikan kekuatan yang sebenarnya pada kerajaan kita. Ikutlah siapa yang memerintah pun. Yang penting kita harap kata bersumber kepada yang halal, seperti yang dilaksanakan sekarang di Kelantan, kerajaan Kelantan kita ni. Amin. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan kena tujuh, apakah hukum jika memegangnya orang kafir dan menyembelihnya orang Islam? Acul dia ambil dia juga daging tu. Kita ya dah boleh ni. Moga dia tidak pergi Islam. Dia baik dengan Islam. Dia mau ambil bahagian daging, daging dia. Boleh ke tak dia pergi yang lembut? Jawab kata halal daging sembelih itu. Tak ada masalah. Moga dia pergi yang pergi sembelih. Syarat bagi orang Islam tu ialah pada sembelihan, bukan pada pegang. Hanya kocong nak pegang pun tak bui. Kocong kata siapa hati demo. Kau tahulah kau non muslim. Ni. Jadi tak apa tu. Ni. Tak apa. Pun demo nak mandi orang Islam lah. Tu kita tengok dalam kitab. Ni. Tak ada masalah. Sebab masalah mandi ni dia tak syarat pada niat. Baik, soalan yang kena pelapik, apakah hukum jika anjing orang kafir menangkap buruan kijai kau gapo rusa kau hok jo igat ni anjing orang kafir. Dia kan ada masalah anjing muallam ni, anjing hok dapat diajar ni. Bila kita suruh duduk, dia duduk. Bila kita suruh bangun, dia bangun. Bila suruh guling, dia guling. Bila suruh takak, dia takak. Bila kita kata suruh lepas, dia lepas. Anjing gitu, kita buat anjing perburuan tak ada masalah. Walaupun kita Islam sekalipun boleh. Tapi masalah sekali ni, anjing orang kafir. Ni, hok jom menangkap buruan. Boleh ke tak? Hukumnya halal dengan tiada khilaf ulama lah tu. Jika koiknya kata tak ada khilaf pada halal tu, jika yang menyembelihnya orang Islam, anjing kafir tu rigat ya perburuan kita sana. Dia rigat ya rusa kijainya, tapi hak dia sembelih kita, tak ada masalah lah. Seperti yang disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, katanya begitu. Ni. Soalan ke-9, apakah syarat bagi binatang yang disembelih? Tu habislah. Zabihun tu. Soal jawab bahagia orang yang menyembelih tu habis situ. Zabih sana. Ni masalah orang masalah zabih pula binatang hak kita nak sembelih tu pula. Gapo dia syarat dianya? Jadi masalah hak sembelih saat ni tu tak ada syarat. Orang tu kena balik tak balik. Dah lagi pula kita dah cara dah selalu pada ni masalah mana akikah qaudiyah kata budak hak telah pada mumayyiz sah pada sembelihan. Jawab, disyaratkan bagi binatang yang disembelih itu bahawa ia binatang itu dari jenis yang halal dimakan. Nak sembelih beruk tak boleh lah. Ni. Dan mempunyai hayat mustaqirah. Ia tasih harakat mazbuh. Hayat mustaqirah gapo? Kehidupan yang tetap. Maksud kata tidak nyawa-nyawa ikan lah. Hak nyawa-nyawa ikan tak boleh. Harakat mazbuh tu. Supaya kena langgar kereta duk guguk gelepar kena sembelih. Tak jadi lah tu. Sebab ia bergerak tu pun bergerak nak rapuh dia panggil. Ni. Tak boleh. Pada permulaan sembelih, masa mula-mula nak sembelih tu mesti ke dia tu ada hayat mustaqirah, ketapih. Seperti yang diiktimat, yang dipegang oleh Syekh Khatib Syarbini dalam kitab Burni Muhtaj dan oleh Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tufah. Kata kena ada hayat mustaqirah. Yang soalan 70. Jadi ingat hayatun mustaqirah dengan harakat mazbuh. Boleh ingat tak? Ni. Ingat gawe rumah ke? Sedih kenapa? Ana pen. Tinggal kau gawe rumah. Allah fano dari pengajian. Tak apa ni orang pondok kita. Ustaz tegur kita, orang pondok kita tak apa, orang luar tak apa. Orang pondok kita tak apa lah, kita tegur.
Ada pen lah. Nah. Soalan ke-70, apakah alamat ciri-ciri bagi binatang yang mempunyai hayat mustaqirah? Nak macam mana kata hayat mustaqirah? Kau harakat mazbuh. Nak macam mana? Jawabnya di antara alamatnya ialah kuat geraknya ketika disembelih. Alamat. Masa kita sembelih kan dia duk gelepar kuat. Tu kata dia tu adanya hayat mustaqirah. Ni. Dan memacu darahnya. Darah duk pacu ataupun memadai dengan kuat geraknya saja. Darah tak kuat mana? Darah tak kuat mana? Tapi gerak tu kuat. Tak apa dah. Bagi pendapat Imam Nawawi, kata pandai dah dengan bergerak yang kuat walaupun darah tak memacu. Tengok dah di bawah tu nakal daripada matlaq Badarain, memadai dengan salah satu daripada kedua alamat itu saja atas yang muktamad. Jadi maksudnya ada salah satu ya. Kalau tak gerak banyak pun asal kata darah memacu. Kalau tak darah memacu bergerak yang banyak. Atas kau yang muktamad gitu dalam matlaq. Disebut seperti ini juga disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Ada Syekh Al-Malibari kata begitu juga. Soalan ke-71, apakah hukum binatang yang terkena runtuh? Jatuh runtuh tanah ke rumah ke, atau dilanggar kereta. Ayah ni tak tahulah spesies jenis nak bunuh diri kali kan. Ni dia molek-molek duduk situ, kalau kita lalu kereta dia mari. Tak tahu jenis tu kali kan. Ada. Molek dah lepasnya kau nak balik kadang-kadang. Kita pula hak nananya. Awak mana? Jadi kalau ngaya agak beringat lah. Kalau menata lain okey. Sikit-sikit ayah ni memang tahulah spesies ni nak bunuh diri. Hukumnya halal dimakan jika waktu sembelih ada hayat mustaqirah. Mungkin langgar tu tak kuat sangat. Mengikut kepada ahli khibrah orang keahlian dalam binatang sani, dia kata lemuning boleh hidup lagi. Cuma lemah lah sikit. Hidup lama lagi, lemah sikit, patah tulang ke apa. Dan jika diyakini matinya selepas sesaat sekalipun, maksud kata lepas kalau kita sembelih ni mati selalu, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab yang kita nak hayatul mustaqirahnya ialah pada awal sembelih. Hak tu hak pentingnya. Kalau jadi masa awal sembelih tu kalau adanya hayat mustaqirah, maka boleh. Tapi boleh kalau kau gapo kena langgar ni tak lama dalam hidupnya. Kalau guruk-guruk pun dalam keadaan itu dah. Jadi kalau kita nampak kau begitu tak boleh lah. Jadi kalau kita nampak air duk belago, patut lemah. Tengok kata ada hayat mustaqirah lagi ada. Jadi kita pun sembelih dia tak ada masalah. Boleh. Apakah hukum binatang yang sakit makan racun yang tidak segera mematikan? Iaitu makan racun tapi tak segera mematikan. Atau rumput yang memberi mudarat. Jadi sakit perut kau kalau kita. Jawabnya tidak disyaratkan ada hayat mustaqirah pada permulaan sembelihan, bahkan memadai dengan harakat mazbuh. Tu sila rujuk dari kitab Sabilal Muhtadi. Bolehlah kalau kata ayah saat duk makan racun kau berapa, tapi tidak jenis segera mematikan. Beza dengan jenis segera mematikan saat itu. Cuba tanya-tanya ahli khibrah dia lah. Bukan sedap sikit kita nak sembelih tu. Apakah hukum jika dikeluarkan isi perut binatang itu setelah disembelih dan sebelum keluar ruhnya? Tu juga aja ni gini weh. Ada dalam Sabila boleh rujuk muka surat 238. Sebab kita pun kadang-kadang jadi syok. Boleh. Ada. Sebab dia jawab apa? Tiada mengapa boleh. Hanya makruh hukumnya, tak ada habis molek lagi kita hidup lapuh kau. Seperti makruh mematahkan lehernya ketika itu.
Dok kita hidup patah leher dia waktu tu, makruh juga. Supaya setengah orang tu kalau dia sembelih tu, dia sembelih sekali dengan potong kepala. Nanti dia lagi tu. Dok dia tidaklah jadi bangkai. Lepas tu ada bik molek. Jika bersamaan dengan sembelihan, maka tiada halal. Beza tu. Maksudnya dia lepas pada sembelih, dia pergi keluar ke isi perut binatang lepas pada sembelih. Tu boleh. Tiada mengapa. Hak tak bolehnya tengah duk sembelih sat ni, dia pergi duk keluar dari isi perut. Tu tak boleh. Pendek kata tak buat begitulah, mudah. Tak mudah tak buat begitu. Tapi kalau berlakunya begitu kan, jawab kata kurang molek, tak ada siapa jadi bangkai. Pening juga kita pun. Soalan 74, apakah hukum menyembelih binatang pada belakang leher? Adakah kalau ada video orang main dak atas, mau duk acung atas ni? Tak. Supaya sampai Jepun itu. Tak. Apakah hukum menyembelih binatang pada belakang leher yang dikuasai atas menyembelihnya pada pihak hadapan? Nak sembelih ke depan boleh, tapi dah sembelih alah ke belakang. Dia ada satu jenis binatang ni tak boleh nak sembelih sebelah hadapan ni. Sebab apa? Dia liar tu. Tu hukum lain. Tu jelas tidak masalah. Hak ni ada kemampuan nak sembelih ke depan, hidup tiga ke belakang, sembelih ke belakang ni apa? Jawabnya hukumnya haram. Haram gitu. Dak. Sani kalau dia kata lepas pada sembelih hidup patah leher, hak tu makruh dia kata. Hak ni mari duduk sembelih kat belakang ni, dia kata haram kerana menyeksa binatang. Dan patu sah ke tak? Dan jika disegerakannya seperti diputuskannya akal halkum demeri. Tak tepat orang panggil peredaran nyawa dan makne tu. Padahal diperoleh hayat mustaqirah. Maksudnya kita duduk orang panggil sembelih kat belakang ni, kita buat segera lalu. Dia waktu kena haltungan meri ni, dia ada lagi hayat mustaqirah dia. Apa dah? Kehidupan tetap. Pada permulaan memutuskan keduanya haltu dan meri, maka halal memakainya. Haram tapi halal makan. Haram ni sebab buat zalikan binatang. Kalau jenis gitu daging memang tak sedap dah. Tak. Cuma nisbah saya nak makan juga. Tu adalah orang jenis nak mudah-mudah dah. Ada video kita tengok dulu. Orang mari mana? India ke Pakistan ke mana? Kita kambing situ kan? Mari pula. Mari pula. Mudah dia. Hukumnya haram. Tapi kalau kat depan ni, dah. Atas sana ni makruh dia kata. Beza sikit je nampaknya tu. Jadi halal ke tak? Halal ni. Halal. Sebab tu ada dengar demo kata tak boleh. Kita seingat kita tak ada masalah katanya. Ni ada dari kita. Apakah hukum sembelihan binatang yang dilanggar yang membawa kepada cepat mati? Sani tak mati, tak ada mati lalu. Pada kebiasaannya dengan kelajuan kereta lori saat ni tak, kebiasaan goliknya mati dah. Padahal ia masih bergerak ittirari. Kita ngaji tauhid kan, ittirari dengan ikhtiari. Ikhtiari ni kita usaha, ittirari ni tak kita usaha. Ikhtiari ni dinisbahkan pada hamba atas hukum syarak. Ittirari tak. Tapi ikhtiari ko, ittirari ko, semua bagi tahap di sunnah ni tak memberi kesan kecuali Allah Ta'ala saja. Kita bukan pokoknya, tapi ikhtiar kita. Jatuh, itu ittirari. Kata puak Mu'tazilahnya, hak naik tu kita, hak terjatuh tu, tu hak bahagia Tuhan. Kita ahli sunnah naik ke jatuh, hak Tuhan berlaku. Cuma dinisbah kepada kita saja usaha. Hakikat hak memberi kesannya Allah Ta'ala.
Tu ikhtiari dengan itirari. Malam ni pula lah sambungnya ke 10. InsyaAllah lah ada. Padahal ia masih bergerak itirari. Itirari maksudnya dia tak usaha. Dia bergerak dengung-dengung. Bawa lepas kena langgar. Kenapa bergerak lagi ni? Hak tu bergerak mungkin hayat mustaqirah kadang-kadangnya. Dia bergerak hak tidak dia tak sedar dah. Dan terpancu darah atau bergerak yang kuat setelah sembelih, hukumnya haram juga. Walaupun ada terpacu darah, walaupun bergerak yang kuat waktu kita sembelih saat ni, tetapi dia orang panggil pada ghalib dengan keadaan begitu, ghalibnya dia mati dengan bersegera dah. Jadi hendak bergerak kuat saat itu, tu orang panggil faktor sebab itirari saat ni, bukan dengan ikhtiar dia saja. Pendek kata gak, kalau dia orang panggil kalau bergerak gak duduk langgar api kau gapo, dia tak khabar dah. Itirari saat itu. Jadi hukumnya haram sembelih binatang saat ni. Susah juga nak bicara. Jadi nak yang kata binatang hok kata hok kena langgar saat itu, ada keadaan halal disembelih, ada keadaan tak halal disembelih. Kalau kata ghalibnya dengan keadaan gini dia mati terus, maka tak boleh untuk kita sembelih walaupun terpacu darah sekalipun. Jawab hukumnya haram disembelih tiada hayat mustaqirah. Apa dia hayat mustaqirah ni? Makna hayat mustaqirah ialah ada roh pada binatang itu. Dia melihat, dia bergerak yang ikhtiari. Ikhtiari itu usaha. Tu orang panggil hayat mustaqirah. Dia ada roh, pasti dia duk lihat, dia duk bertutur dia enggak duk ngeboh ke, duk ngebek ke. Tu masuk betul-betul sini. Dia bergerak dengan keadaan dia ikhtiar, dia sengaja, bukan dalam keadaan itirari. Jadi kita boleh cek lah pada ikhtiari dan itirari dia tu. Supaya orang lah dah. Bawa motor dia pun mepeh gitu. Yalah tu bukan ikhtiar dia tu. Tapi kalau jenis akak tu memang ikhtiar dia. Nak jadi nak panggil nak pergi cepat ada kubur. Ni hati ikhtiar dia. Amalnya banyak benar dah tergelih. Ada siapa yang cukup lekat ada tu. Kita tak cukup lagi. Mau cukup tak apalah. Seperti yang tersebut dalam Hasyiah Syargawi ala Tahrib gitulah. Ni berkenaan dengan ikhtiari tadi tu. Soalan ke-76, apakah hukum binatang yang disyok padanya mempunyai hayat mustaqirah? Ya ni kita jadi syok. Binatang kena langgar dengan hayat mustaqirah ada lagi kau dak ni? Dah. Jawabnya hukumnya haram disembelih. Jadi pendek kata memang orang ada keahlian betul lah. Kok nampak kata ada hayat mustaqirah dulu ni. Kalau kita ragu-ragu saat ni, dia kata hukumnya haram disembelih. Walaupun ada alamat terpacu darah dan bergerak yang kuat, tak kira di situ. Tak kira di situ. Setelah disembelih, seperti masalah kita solat zuhur, dalam keadaan kita syok pada masuk waktu zuhur. Kita syok masuk pada lagi kita pun mayat, maka hukumnya tidak sah. Tak, syarat dia kan mesti masuk waktu. Lepas tu tiba-tiba lepas pada mayat memang cerak kata kita solat tu memang dalam waktu. Dan jika setelah solat kita dapati telah masuk waktu sekalipun, maksudnya tetap tidak sah solat kita. Lepas tu memang pukul 2 dah aku mayat tadi. Masuk dah sekalipun tetap tak sah. Sebab apa? Sebab waktu kita sembelih tu kita ada keraguan, tak yakin pada masuknya waktu. Dikirahkan situ juga masalah syok pada hayat mustaqirah atau tidak. Kalau tak jumpa sini ni rasanya kita kiyah dengan gini. Tak ragu hayat mustaqirah dengan harakat mazmum gak kira hukum asal ke dia ada kehidupan yang tetap. Tak. Kalau kita tak tengok sini, bila kita tengok sini, dah kata tak boleh. Tak kena cari kitab lain kata ada tak boleh. Kita ni lagu luar kita nak keheh boleh. Saya kalau ayah boleh 3 ustaz lembu berapa ribu. Bila langgar lembu pula gak nak cara siapa dia hak salah. Tapi orang lain dia tak cara dah siapa dia salah sebab tuan lembu pun tak mengaku dia tuan. Dah.
Sebab bila langgar kat orang marah lembu kuasa apa semua. Apakah syarat bagi alat untuk menyembelih? Tapi kata kita dah beceng dengan tubuh kita lah. Masalah nak kena ganti ke lembu kok kita langgar saat itu. Kita tak ada sengaja tapi dah duk mari gitu tu tak betul. Tak tepat dia kau mana. Katanya guru kita dia kata kena ganti. Gitu. Dah. Dah kata gitu kita pun kita nampak alah kata kena ganti hok nampaknya. Dah. Bapa kata tak kena ganti. Iyalah sebab tak sesuai pada tuan lembu. Nampak begitu. Kecuali pada tuan lembu. Bapa kita elok biar lembu kau segitu. Tapi kata guru kita dia kata kita kena ganti sebab memang lembu ni jadi bodoh. Bukan gitulah. Dalam kita tak ada jumpa nyata lagi dah secara mana kepada masalah kita langgar lembu nak kena ganti ke tak. Gak isu sekarang ni memang orang tak ada isu ganti tak ganti sebab tuan lembu pun tak nak mengaku dia tuan. Dah. Kalau dia mengaku dia tuan kan mungkin masuk mahkamah hak ni. Mungkin dia kena ganti rugi kok punggu jalan raya orang. Tapi kalau lah ni kita nampak kalau katakanlah jelas dah dia tulis nama lembu apa maksud kata suruh berhati-hati tu bukan nama lembu maksudnya tepat tujuan lembu dah maksud kata lembu duduk berkeliaran memang kawasan dia dah tu. Kalau hak tu memang nyata dah kata kita kena ganti lah sebab memang orang panggil suruh berhati-hati dah. Tapi kalau jenis orang panggil tepat tu tak ada tanda gapo ni. Jadi kita ingat seperti jalan raya yang biasa. Kata guru kita kena ganti juga. Habis itu. Boleh buat pembicaraan pula lah tu. Dia kalau ada mahkamah syariah ni ke, dia sepatutnya mahkamah syariah dia luah. Bab ni bicara. Tapi dia mahu kata hak sivil ni pun banyak dah ambil hak mahkamah syariah dan juga sebenarnya wallahu a'lam lah kita pun tak tahu secara mana ke benda. Nanti insya-Allah kita akan buat forum panggil hakim mahkamah syariah tu. Kita usaha dah ni dalam perancangan. Situ pakak-pakak mari belakang tanya soalan buana sebab kita duk ngaji hak turus ni lain dengan sana. Lain. Bapa kalau orang kalau kita ni kalau dia kena nikah dua ke kena bayar kena bayar dah ingat kitanya tu mungkin boleh tanya tak hakim ni kita akan usaha insya-Allah pihak pondok akan usaha apa kena program gitu biar luah sikit dah kita ngaji turah ni dia kena ada hak muasarah sebab tu cara pengajian azhar dia nya turah dengan muasarah sekali. Ada hak kontemporari pun ada. Ya biasa kita hak pondok ni mungkin kita nampak satu benda hak mungkin kita kena tambah baikkan lagi. Masalah kurangnya dalam skop perbincangan muasarah semasa hak moden ni. Tapi makrah ada dah. Bila ada hak turah dia gagah dan nak lagi bincang hak semasa. Masalah orang sekarang maaf kita kata ni di universiti kau kita duk mari dua aliran ke duk nampak masalah setengah-setengah mahasiswa bukan semua ni apa syarah baik ni penguasaan terhadap turah ni kurang boleh nak baca foto guru pondok bukan kita untuk guru pondok foto guru pondok tak boleh dengan kaedah dan sebagainya maka bila hak asas ni kurang gi duk bincang hak masyarakat dia jadi lari lah sikit batu kan lagi azhar ke gapo dia comel kok turun kalau hidup pondok ada sahabat kita duk pondok pas tumbuh pas ni kau duduk lama perai betul dah bukan perai duduk tidur bangun patu dia makan patu ada gitu duduk betul-betul dia mengaji boleh jadi petuah kau gapo dah tok guru nak suruh jadi benar tu lari ke mesti nak mengaji lagi jadi melatu dah jaga pondok dah kata setengah bapa kita tapi al-kisahnya bapa pun nak pergi cari juga mesti dia baru jala ilmu bapa gitu cari mesti ikat juga buat jadi melatu
Selamatlah pun dia bapa meninggal lah. Tu. Orang kalau ada nilai ke. Orang cari tu ada nilai dah. Tawar orang tak si. Tawar tak si. Tugas kita nya buat apa tutup Allah Taala, mengaji biar faham betul agama, duduk mana pun ada kemuliaan. Baik saja tu. Apakah syarat bagi alat yang menyembelih alatuz zabhi tadi? Sesadah kita sandak. Jawab disyaratkan baginya alat nak sembelih saat ni mesti adalah ia tidak berbisa atau beracun. Lama hidup tamu bisa racun dipisah pula tak boleh lah. Nak cepat mati kau mana? Dan mestilah ia tajam, syarat kena tajam. Sebab tu kita dah mengaji lah, pas sampai patuh tu tak boleh. Kalau tengok pun mampu tak boleh. Sebab dia bukan alat hak tajam. Tapi ada rasanya ada setengah ustaz kata boleh dalam fiqh Islami tu rasanya. Kalau kata ada pendapat tak apalah. Dan mestilah ia tajam yang melukakan, sama ada dari besi tak apa. Misal ni emas tak apa, tembaga batu ni deh. Batu ni tengok mula kita batu tu. Atau kaca, melainkan hak tak bolehnya mana? Tu batu macam ni tu. Melainkan hak tak bolehnya tulis. Tulis kita asuh taja pun tak boleh. Tulis sebab dia tulis ni kan makan jin. Gigi tak boleh. Kita kupu-kupu gigi ada. Kita buat pisah tak boleh. Atau kuku kita taja kita semula. Ustaz tak bawa pisah ke? Ni ada dah ni taja molek ni. Sengih gitu ya. Tak boleh. Bapa tak boleh kerana hadis ma anharad dama wa dzukira rasulullahi alaihi faquluhu laisa sinna waz-zufura wa sa'uhadditsukum an dzalika amma sinu fa'azmun wa amma az-zufur famudal habasyah. Apa-apa yang mengalir ke ia, apa-apa ma tadi akal darah dan disebutkan nama Allah atasnya, atas ma tadi. Maka makanlah kamu akal dia, akal ma ni. Apa-apa yang mengalir ia akal darah, disebut nama Allah, maka makanlah kamu. Sebab tu masalah bismillah ni ada khilaf juga. Mazhab kita tidak wajib. Setengah mazhab seperti mana? Mazhab Maliki ni kata wajib. Dan bukan ia ni apa-apa yang mengalihkan ia akan darah dan disebutkan nama Allah Ta'ala, maka akan ia. Laisa sanna zufur, dan bukan gigi dan kuku. Tak ada ia, tak apa ni. Laisa sinna, laisa sinna wa zufur, dan bukan yakni disembelih dengan gigi dan kuku. Dan lagi aku terangkan kepada kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada yang demikian itu, daripada tegah pada laisa sinna wa zufur tadi. Bapa amma sinu, adapun gigi itu maka itu tulang. Adapun gigi itu termasuk ada tulang. Dan kuku maka iaitu pisau penyembelih habsyah. Dan apa nama ni? Dan ada pun kuku, dia jatuh. Wa amma zufur, jatuh sikit Dan ada pun kuku. Jadi Nabi SAW sebut gigi, ada pun gigi, maka ia daripada tulang. Maksudnya daripada hak kita ni tak boleh. Dan ada pun kuku, ada kuku ni tak boleh juga apa? Famudal habasyati, iaitu pisau penyembelih pada orang Habsyah. Dia boleh guna tu, pisau dia. Jadi tak boleh kita nak guna. Riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Apakah hikmah ditegah menyembelih dengan tulang? Apa tak boleh sembelih dengan tulangnya? Hikmahnya supaya tidak terkena najis dengan tulang.
Atau apa nak susah apa tu kalau tulis kena najis? Kerana ia tulang makanan jin. Atau kita sebut tadi. Sedangkan darah ni dia najis. Hidup kena najis ke makanan jin. Dan kerana itu juga ditegak istinja dengan tulang. Kerana itu juga apa? Kerana tulang itu makanan jin. Ditegakkan kita daripada istinja. Apa istinja? Basuh ni lah. Ya istinja ni kan ada 3. Paling afdalnya kita gunakan alat istinja lain daripada air dahulu, tisu ke, batu ke, barulah kita gunakan air. Hak ni paling afdal. Tak ada orang buat ni. Daripada hak ni afdal. Yang keduanya dengan menggunakan air saja. Yang ketiga dikira ke istinja juga, iaitu dengan menggunakan tisu saja walaupun ada air. Boleh. Tapi ada syarat lah. Tak ada syarat. Tak ada lagi ni untuk cara membelih ni. Cuma nak kata bab istinja saat ni. Tak boleh juga. Sebab apa tak boleh dengan tulang? Saat ni ada saya makan jin. Apakah hukum membaca bismillah ketika menyembelih? Baru disebut saat ni. Hukumnya sunat pada mazhab kita dan terlebih afdal dibaca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah tu molek dah, kau molek lagi habis ke bismillahirrahmanirrahim. Hak lebih banyak pahalanya. Dan makruh sengaja meninggalkan membacanya. Kita dah ingat dah sengeling tinggal. Kata sunat je ke. Sudah kicau. Ni orang panggil ni nak jadi kurit ibadat ni sunat jake. Dia merasa membela kecil pada ibadat. Orang menego kan sesing punya kira. Ibadat ni kena buat orang menego. Orang menego kena buat supaya orang ibadat ni. Orang menego ni kena buat supaya orang ibadat. Dia duk kira sangat ke? Ni 99 sing. Payah nak jadi 100 dah dulu. Ni 99 sing. Lepas tu orang beli sosing tak cucu. Kau cucu. Dah, ada yang cucu. Ayo tak tahu lagi dia. Kau orang sosing tu apa? Dah apa ya? Allah sosing nak kira. Yang kita tulis 99 sing tu apa? Dah, siapa lah ni? Tak boleh kata marketing. Tak marketing. Kata guru kita Syekh Nuruddin Hafizahullah, mudah ke urusan Allah Ta'ala, mudah ke kita ke syurga. Allah halal galah lah weh. Hati ni sebab kita beli 99 sen tak apalah. 99 ya 50 sen dia cari 50 sen tak apalah. Ada mudah ke urusan, mudah pada masuk syurga. Ni sebab kita ni pun nama pun mudah lah. Tak mudah-mudah lah. Jadi orang ibadat kena kira. Orang duduk nego. Soseng pun nak kira. Ni buat ibadat sunat je ke. Makruh buat kira gitu. Jangan buat gitu. Kita dengan Tuhan ni tak. Ambil sebanyak-banyaknya semampu kita. Kalau terlupa tu nak lagu mana? Adapun tegah pada ayat memakai sembelihan yang tidak menyebutkan nama Allah Ta'ala. Hadis ni pun sebut gitu juga tu. Tak dengan menyebut nama Allah Ta'ala. Muradnya yang dikehendaki pada nas ialah yang disebutkan nama berhala. Maksudnya kalulah sembelihan itu tak disebut nama Allah dengan makna disebutkan nama berhala. Nampak dah? Kalau makan sembelih tak disebutkan nama Allah maka haram makan. Apa maksud tak disebut nama Allah? Yakni makan sembelih yang disebutkan dengan ganti dengan nama berhala, tak dimakanlah. Adapun tak sebut semata-mata, hak tu khilaf ulama. Kerana apa tidak wajib baca bismillah ketika menyembelih? Hanya tanya pula ni. Tadi dia mau tanya juga. Dia mau berhimnanya. Jawab kata tidak wajib kerana Allah Ta'ala mengharuskan memakai sembelihan ahli kitab. Ahli kitab ni kan kita cara ni boleh makan. Kalau kita yakin lah, bukan kalau kita ragu buat syok. Dia kebiasaannya kata musannif ni kalau kita nak kitab ni, mereka tidak membaca bismillah. Ahli kitab ni kebiasaannya tak baca bismillah.
Dan kerana Nabi SAW membenarkan memakai sembelihan mereka itu ahli kita. Nabi dakwi kita makan daripada sembelihan ahli kita. Sedangkan kebanyakan ahli kita dia sembelih dengan tak baca bismillah. Jadi di situ menunjukkan keizinan syarak kata makan dengan tidak ada bismillah. Lepas tu ayat hak kata kena baca bismillah, yang duk makan hak tak baca bismillah dengan makna sembelih yang dibaca ke nama berhala hak tu tak boleh. Oh, boleh balik kan? Ni membenarkan memakai sembelihan mereka yang disyok membaca bismillah atau tidur. Halal sembelihan perempuan kitabiyah, tambah sikit lagi. Boleh. Walaupun pada pernikahan tidak haram. Nanti nak tengok modal ni. Salah tu ni. Hamba kitabi. Hamba yang diakad perjanjian dengan dimerdeka, okey. Dak hamba kitabi ni. Halal. Walaupun pada pernikahan tak harus. Ni bukan masalah tapi kitabiah. Perempuan hamba kitabi tu hok diakad dengan bayaran tu. Sembelihan dia harus, pernikahan dia tak harus. Nikah dia tak boleh. Bapa tulis dalam kitabnya kerana nak memelihara anak dia jadi hamba sebab dia belum merdeka. Kalau kita duduk berkahwin dengan dia, boleh anak jadi hamba. Jadi nisbah pada menikah tak boleh, tetapi nisbah pada sembelihan boleh. Soalan nombor 1, apakah hukum sembelihan kanak-kanak belum memayis dia orang gila? Orang gila weh. Jawabnya halal pada kaul yang azhar tanda situ. Halal pada kaul yang azhar, ada khilaf lah. Sembelihan kanak-kanak. Pada tambah lagi, dia perempuan pun halal. Tak ada masalah. Kanak-kanak dia perempuan. Halal sembelihan kanak-kanak yang belum mumayyiz. Yang gila dan yang mabuk kerana ada kosa, yakni sengaja pada sembelihan. Ni tanda molek ni Sabila muka surat 242. Kita apabila tulis dekat menung cari pula kita. Kata mana ada ni sebab pelik sangat. Hukum tu pelik. Muka hukum ni kaya tak mari dengan logik kita, dia tapi jadi dah ada hukum gitu kan. Tengoklah situ semula ada Sabila muka surat 242. Adakah halal anak yang belum ditiupkan ruh yang ada dalam perut ibu binatang yang disembelih? Tak. Boleh kalau kita makan, dia tak tiupkan ruh lagi. Jawab tiada halal anak yang belum ditiupkan ruh dan alaqah, yakni seketul darah, dan mudghah seketul daging. Atas pendapat yang muktamad. Jadi faham pada mukabil juga boleh juga. Tapi ada kau nak makan tak bergamuk ni. Haulah tak ada orang bergamuk. Apakah hukum anak yang keluar dari perut ibunya yang ada hayat mustaqirah, yang ada kehidupan yang tetap? Jawab, maka disembelih anak yang keluar dari perut ibunya yang ada hayat mustaqirah. Mak saat ni kita sembelih yang keluar anak. Jadi ada kehidupan yang tetap, maka kita sembelih. Kena sembelih. Kira suku dah. Apakah hukum anak yang keluar, bukan anak orang ni, anak menatil yang belakang kecek ni nama nak makan anak orang pula. Apakah hukum anak yang keluar dikeluarkan kepalanya dan padanya ada hayat mustaqirah? Dia duk olok kepala dia, punggung mak dia, mek dia kan. Duk olok. Wak pada. Dia kata kita dah sembelih mak aku. Ya keluar kepala. Apakah hukum anak yang keluar, yakni dikeluarkan kepalanya, daripadanya ada hayat mustaqirah, kemudian disembelih ibunya? Dia mati anak itu sebelum sempurna keluarnya.
Tak ada sempurna keluar, ya mati. Nampak tak masalah tak? Nampak ni? Jawabnya pun anak gini. Masalah lebih. Kena ketuk rumah ustaz pula ni. Tak payah ketuk dah. Ada kitab ni, ada buku ni, nak belas sendiri. Nak jawab seperti soalan. Jawabnya anak yang tersebut hukumnya halal kerana keluar setengahnya, dia tak keluar habis lagi. Kalau kata dia keluar habis patut dia mampu, hak tu suku kira tak boleh dah. Tak ada sembelih. Ni dia tak keluar habis, setengahnya seperti tiada keluar ia, hukum supaya dia tak keluar pun. Maka tiada wajib disembelihkan dia, tak wajib lah. Kalau dia mampu pun tak apa lah. Soalan 85, apakah benda yang sunat ketika sembelih? Jawab, di antara yang sunat ketika sembelih, yang pertama ni tak terbakar pun. Orang pondok untuk talih sembelih pun tak boleh, kat ayah dia orang pondok lah. Tak, sembelih tak boleh. Talih dah muka bidak dah. Tu buat gapo duk pondok. Biar ada beza lah. Ikut mari-mari ngaji pondok ni. Walaupun tak ada pondok betul pun. Orang luar mari ngaji pondok ni boleh. Pagi-pagi ada free pagi. Dah orang luar ngaji boleh. Ada masalah di alu-alukan. Baik, yang pertama menajamkan pisau sembelihan tetapi tidak ditajamkan di hadapan binatang korban. Sunatnya kita tajam pisau. Tajam, tanyalah ahli penajam pisau tu. Bagaimana cara nak tajam pisau? Lepas tu jangan tajam di hadapan binatang korban. Supaya doktor nak cocok kita, duk tunjuk jarum. Sakit hati juga serang. Patutnya cocok dah tunjuk lah. Tanya khabar makcik pun. Sudah dah. Sudah dah. Ni baru doktor pandai. Ni duk itu jarum. Apa khabar makcik? Bukan kata budak makcik, mak budak tu pun lari. Ni kena pandai lah. Jadi maksud kata kita, nak ayat kata kita pada ada rasa takut dan sebagainya. Jadi binatang pun gitu juga. Kena jaga tak perasaan dia tu. Yang kedua, sunat diberi minum kepada binatang itu sebelum sembelih. Ni cara-cara. Tak, dia santai-santai. Pocik dia beramli lah, tengok dia beramli kan. Dia nak bunuh, nak bunuh. Ada baba ke apa? Tak. Kata apa permintaan kamu? Dia kata tolong taruh aku. Dia kata sedapnya. Gapo tu tasawuf tu. Tinggi sangat tu. Nak ayat gapo? Orang ni tahu dah nak mati, dah sedap lagi dengan dunia. Allah. Tahu dah nak mati lagi dulu. Puasa ni saat dah lagi nak matinya. Dah sedap. Tidak kata nak siap, nak taubat, tubu ilallah taubatan nasuha apa. Mari-mari mengaji dak. Tahu dah nak mati gak ni, menggunakan harta-harta yang ada dekat untuk bersedekah di waktu yang masih ada. Allah, sianya orang begini. Selamatkanlah kami ya Allah daripada jadi begini. Baik, yang tiga, sunat disembelih waktu pagi dan makruh waktu malam. Itu di antara benda sunat. Yang keempat, sunat direbahkan binatang itu pada lambung yang kirinya. Ada ke kiblat, lambung kiri macam ni. Boleh. Sunat diikat segala tangan dan kaki binatang kecuali kakinya yang kanan. Biadalah juga nak gerak tu. Supaya dapat istirahat ia binatang dengan digerak ke kakinya hok kanan sat ni. Kakinya nya kanan. Ada. Dia kata terima kasihlah hok sembelih aku bahasa reti ni. Ni hok tak reti gak nyanyo ke dia. Yang kena sunat disembelih hujung leher bagi binatang yang berleher pendek seperti lembu. Dekat dengan leher lah. Jangan atas sangat ni. Lama atas pada lama membelih lidah pula. Bagi binatang yang berleher panjang seperti unta, sunat disembelih pada bahagian pangkal. Jatuh. Kalau kita tak kala enggak jatuh situ. Bagi tujuan mudah keluar roh dan bersegera matinya. Lebih cepat keluar. Yang tujuh, menghadapkan sembelihan yakni lehernya kepada kiblat supaya berhadap juga dia ke kiblat. Biar orang yang sembelih, binatang sembelihan semuanya hadap kepada kiblat. Ni orang nak mati dia, orang nak mati dah pun samalah hadap ke kiblat. Kadang-kadang kita tak reti kita mau nak.
mek kita meninggal kau gapo. Tak, kepala kau ni kaki di sana. Ya sepatutnya kepala kau ni hadap ke kiblat supaya sakit. Tolaklah. Ni. Allah ya rahim tak payah maklum dia paku. Allah. Nak dekat meninggal, kena dekat lama jugalah. Dia duk sakit, patah apa namanya? Salah kaki kau jatuh. Ni, dia dah ada sama kiblat 24 jam. Tapi dia tak ada kaki. Kaki tak boleh duk besar lagi ni. Apa dah kelakuan dia? Kadang-kadang ni kiblat, kaki tak besar lagi ni, tu dia duk bagi. Hingga bila waktu dia meninggal, kaki tak nak betul dah siapa. Bapa nak jaga tak ni. Tinggi kita kata adab tak ni. Ni ayah haji. Kalau orang ziarah dia, dah suruh urut. Kalau orang urut dia suruh ngati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia baru segar dengan kalimah la ilallah. Kita kalau duduk ngurut, duduk ngatik-ngatik, serabut lah, duduk ngurut lah, ngatik. Kita tengok ni ada setan ni. Allah ya rahim. Qad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ziarah lah dekatnya. Pergi ziarah situ, Lunas Baku tu 3 kali oli dah. 3 in 1 ni, so package ni. Ni juga ambil package pelayaran lah, ada tiket tu tiket ni. Tak siapa tu. Tak jumpa ahli ulama pun. Habis beli budak, habis belayar. Allah, ni kesian juga hidupnya. Duit habis tapi tak jumpa akhirat. Biar duit habis biar jumpa akhirat dekat. Tak payah mak. Tak boleh Zaid, tak boleh Ismail. Ni tempat-tempat barakah gitu. Orang kata duk muja kubur. Siapa duk muja kuburnya? Kita ziarah kubur ahli ulama. Duk ziarah mana-mana gitu. Mu ni tak mengaji hadis lah weh. Tak. Nabi suruh ziarah. Kubur biasa suruh ziarah. Kubur ahli ulama lagilah suruh ziarah. Hatta kalau orang perempuan dia menazar nak pergi ziarah kubur, wajib kalau kubur tu kubur ahli ulama. Hak dia menazar. Kalau kita ziarah kubur biasa-biasa, orang tengok ni tidak digalakkan sebab di hati dia tu dia pecah cepat. Nak dia ni cepat nak tiup dan sebagainya. Tambah-tambah lagi orang dia kasih. Tak digalakkan. Ni. Adapun ziarah pada orang-orang wali, orang-orang kasih Tuhan, ahli ulama, orang soleh. Sunat. Bahkan kalau dinazarkan, wajib untuk dilaksanakan. Tu tengok dalam i'anah tu. Baca hadis tu tengok orang ulama kata dah. Kebetulan ada seorang sahabat tu, dia pergi ziarah kubur tak yamak tu, ada pusu besar di kubur Tok Ali Said, ada pusu. Jadi tak tahu Allah naik pusu di kubur Tok Ali Said. Di kubur Tok Ali Ismail pun gitu juga ada pusu gitu. Jadi ada mudah ambil gambar kata ni khurafat, duk semua kubur. Siapa sembuh? Tak bahagilah. Al-qabru rawdatun min riyadil jannah au qufratun min khufrin nar atau kama qala sallallahu. Kubur ini salah satu daripada taman-taman syurga atau salah satu daripada daripada api neraka. Kubur orang soleh termasuk daripada taman-taman syurga. Hak disebut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada itu. Kalau ayat lagi tak cukup ni. Yang 7 menghadap sebelah lehernya kepada kiblat. Ingat kaya haji kita. Yang ke-8 sunat memutuskan 2 wajdain. Ni 2 wajdain. Tak. Hak ni hak halkung yang memberi tu, hak tu wajib. Hak ni wajdain saat ni tu. Hak duduk tepek sini ni. Di tepi ni. Depak lah. Pak sini, 2 sini, 2 sini. Memutuskan 2 wajdain sunat. Yang mengepitkan halkung, kata kil yang mengepitkan meri. Ada khilaf. Ada kata wajdah itu ia kapit halkum. Halkum ni tempat apa nama ni? Menyawa ni. Meri itu tempat apa nama ni? Makanan. Kata silapnya. Jadi maksudnya ada setengah kata kapit halkum, ada kata kapit meri. Wajdah macam ni. Nak bicara kan? Tanya ahli dia. Tentu nak main muyati kali. Tujuannya supaya memudahkan bagi keluar bapa sekali dengan walidain itu putus buat sekali sunat. Tak pergi mudah keluar tu.
Yang ke-9 sunat disebutkan nama Allah dan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika menyembelih, seperti dikatakan. Ni cara nak sembelih dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini dia sembelih. Sunat selawat ke Nabi. Sebut nama Allah dan sunat selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah hukum dikata bismillah wasmi Muhammad? Kalau kata bismillah wasmi Muhammad, lagu mana? Maka haram, hak tu tak boleh. Apa wasmi Muhammad dengan nama Muhammadnya? Dengan nama Allah. Selawat ke Nabi, bukan dengan nama Muhammad. Maka haram dikata serta halal sembelihnya halal. Tapi halal tu pun koi jika diumumkan lafaz ni, kerana memberi waham kepada syirik. Nak jadi apa ada syarik bagi Allah Taala. Nama Tuhan nama Muhammad sekali. Ni. Dan jika diniat syirik, maka hukumnya kufur. Maksudnya kalau diniatkan syirik mensekutukan Allah, ada dengan nama Muhammad, dengan nama Allah dan nama Muhammad, gitu. Dan jika diniatkan syirik yakni bersekutu, maka hukumnya kufur dan haram sembelihannya. Kufur dah itu, maka sembelih itu haram. Maksudnya kalau kita tak niat pun kata nak mensekutukan Allah, cuma lafaz kita bismillah wasmi Muhammad, itu haram, sembelih sah. Tapi kalau kita sebut bismillah wasmi Muhammad dengan niat pada mensyirik mensekutukan Allah, maka pada waktu tu kufur atas yang menyebut dan sembelih dia haram. Jika sembelih dengan nama Allah dan aku mengambil tabaruk dengan nama Muhammad, maka makruh dia halal makannya. Tak sapa haram. Sebut nama Allah dan aku mengambil keberkatan dengan nama Muhammad, makruh. Haknanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Itu disebut dalam kitab sunnah. Sesah situ, tak sesah lagi mana juga tu. Petua sembelih yang diamalkan oleh Tuan Guru Hadi Hashim Pondok Pasir Tumbu, letak belakang ni. Apa semalam pun kita dijarah apa nama ni, Ustaz Sufian kita, Ustaz Sufian Sauri, dia pun ada letak juga cara sembelih Tok Guru Ayah Sing. Jadi ambil daripada Ayah Sing sendirilah. Ni dalam kitab Miftahul Muqtadi dia. Ada karangnya Ustaz Sufian tauhid, tapi belakang tu dia sipes itulah berkenaan dengan orang panggil cara sembelih. Samalah dengan hak kita tulis sini, lebih kurang sajalah. Cuma kita ni ambil daripada dia biasa ada kertas Yasin tu. Kita pun tak ingat dah. Demo pun tanya pun tak tahu mana. Ambil dalam kitab ni Syekh Ibrahim Banjar Masran ni. Dalam kitab dia ada belakang tu, jadi kita pun ambil nakal situlah. Baik, yang pertamanya cara sembelih daging korban supaya daging binatang tak berlemak. Samalah dari ni pun. Yang pertama, yang paling penting mesti berwudu. Kesian sangat atas orang ni. Mesti berwudu. Sebab tu dalam kitab pun sebut kata orang hok kalau tukang mani-manya jangan duk sembelih lembu. Itu tak jadi. Ni katanya sebab apa? Sebab orang panggil jadi bau manya. Tak sebias mana pun yang gitu juga. Yang keduanya, penyembelih hendaklah terlebih dahulu menyapu mata pisau dengan minyak yang ada pada bahagian hidung penyembelih. Bukan hidung lembu, hidung kita tak ni. Ambil. Ada hak setengahnya buat begitulah. Kita ada dengar-dengarnya. Patut ambil mata pisau. Tapi kalau semalam Ustaz Sufi ajarnya, dia kata kalau gitu dia jadi dua. Maksudnya lemuk ni hak hidung ni, lemuk tangis lah. Dia nak hak hidung saja. Jadi katakanlah ni hak tajam ni, ni hak kata hak tupu ni, ada. Kita ambil sini. Kita pegang, ada. Awak gitu, awak gitu. Ni lebih kurang semalam dia sebut gitulah. Hak biasa kita dengar, ambil ni. Ni. Buat situ sikit lebih kurang. Tu dia ambil begitu. Kita pun bolehlah nak buat lagu-lagu mana pun adik mudah kita. Lama ke tukar tak ada hidung kita tukar. Yang keempatnya, ulu pisau perlu dibungkus dengan kertas dan sebagainya. Ulu pisau tu nak pergi sana ni, bungkuslah dengan kertas atau kain. Tujuan apa? Tak sewi berlemuk. Pergi kalau boleh biar ada kekuatan lah kita pergi sana. Nak mari fikir nak mari buat pisah dah sana ni. Tapi takut semangat sangat. Baik, tengah-tengah tu gue ngajar buat pisah lalu. Biar nampak sungguh.
Baik mata pisau dikilir atau dibolak balik pada belakang tapak tangan lepas pada sapu ni pada pak tajian nak sembelih tu buat gitu. Dak. Atau sapu balik ni atas. Gitu lebih kurang. Tujuan apa? 3-4 cara ni. Semuanya tujuannya untuk bagi binatang tidak berlemah. Itu orang panggil cara sebelum daripada sembelih. Lepas tu sebab tak adilah lembu saat ni tu cara mana kita ikat nak letak perubah lagu mana bui minai dulu biar rehat-rehat dulu biar tenang molek ni berapa orang gelepar lembu. Baik yang kedua supaya daging binatang sembelihan menjadi lembut. Ni samalah lebih kurang dengan hok dalam ketah ni hok Ustaz Sufian tulis pun sama. Mata pisau diletak dekat butir halkum binatang. Dekat dengan butir halkum. Bawah lah yang atas ni. Bawah. Ni tujuannya tak silap lemak daging. Tak silap lemak daging. Dia dekat-dekat dengan butir halkum. Dia tak jauh sangat. Yang keduanya kedudukan seluruh tubuh badan penyembelih jangan berbetulan dengan mata pisau. Kalau kata begini jangan tak sembelih biar belok sikit. Jangan betul-betul kena dengan badan kita gini. Tidak jadi lemak lah. Baik, besar situ. Yang tiga hendaklah ditahan nafas waktu menyembelih. Masa kena sembelih tu tahan dulu nafas. Kan? Dan semasa sembelih tu lepas perlahan-lahan. Dah, baca lepas. Hanya tak lepas pula. Kerah daging lembu kata. Ni. Banyak benda ni. Asal kau putus ya Ustaz. Asal putus boleh ya kau. Asalnya disah dulu. Nak duduk cara kau ni lama gitu. Ada lah mana nak sembelih. Baik yang seterusnya tujuan nak jadi lembut juga daging. Tu ke sembelih bukan daripada orang mandi banyak. Tu apa dah? Kerana kebiasaan boleh menyebabkan daging jadi keras. Kata setengah guru, daging jadi bau banyak. Bolehlah, sama lah tu. Lebih kurang daging tak boleh lah yang kata. Lepas tu lagu mana cara waktu nak sembelih saat ni kita baca gapo? Bacalah doa berikut mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahumma inna hadza tama inna ni. Allahumma inna hadza minka. Kadang-kadang kita tulis gitulah. Allahumma inna hadza minka wa ilaika fataqabbal minna kama taqabbaltahu min sayyidina Ibrahim khalilika wa min sayyidina Muhammad abdika. Kadang naskah tu tulis abdika, kadang Sufyan tulis min abdika. Wa min sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Lepas tu bila baca gitu, Dr. Swibang lagi ni tambah lagi katanya sesuai semalam dia kata tambah lagi baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'un alim. Lepas tu baca bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali ni. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi was sama'. Jadi masa duk buat tu rasa tak teringat habis tu kali. Kalau besok tu lain ni. Itu hok main kali pertama ni kan. Lepas tu bismillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Lepas tu tiup di telinga dia. Deh. Tu cara dia. Lepas tu sudah sembelih ni supaya lalat tidak mengurungi daging sembelihan. Lagi mana? Apabila diselesaikan menyembelih binatang, maka sapu ke hujung mata pisau yang berlumur itu kepada pipi binatang tu sapu. Dia ada dua kan? Alik pisah ni kan ada dua. Kalau pehasi ni hak kita duduk pehas sama kenipu, gitulah. Saya lihat dua-dua situ. Tapi hak daripada Ustaz Sufian ni dia kata ambil sebelah tu letak pipi, sebelah lagi tu letak di badan tulis Allah. Kadang-kadang tengah tu. Tujuan yang apa? Harap kata daging lembu saat ni menjadi syafaat bagi tuai hok jembelih. Tuai bahagia ni lah. Tulis gitu. Baik, kalau dok gak buat pipi saja tak apa. Maksud kata darah-darah ada di kita pun biar nasib di lembu saat ni supaya lalat tak urung.
Apa tu supaya daging sembelih mencukupi untuk jamuan semua. Ni dalam kitab ni ada Ustaz Sufian semalam. Tak ada tu. Tak apalah. Ni. Jangan basuh tangan dan mata pisau sehingga binatang sembelih itu benar-benar sudah mati. Tapi kalau kita bahas dulunya, ni jangan basuh tangan, mata pisau apa semua tu tak sesuai daging. Efek pada daging. Tapi dalam kitab Syekh Ibrahim itu kata pada masalah nak cukup. Tak apalah. Ni. Lepas tu dibaca doa ni. Dibaca li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Baca. Lepas tu kemudian hembus. Dia sapu kepada badan binatang itu dimulai daripada bahu binatang hingga ke punggung. InsyaAllah daging itu mencukupi dengan izin Allah Ta'ala. Itulah dah. Lebih kurang. Lepas tu sedikit laginya apa nama ni, nasihat Ustaz Sufian semalam, dia kata dia ada pengalaman. Pengalamannya bila sembelih tadi, dia sembelih dia mau gaduh lepah. Jadi lembu sani bangun, bila bangun sani jadi kepala ni jadi orang panggil katut gitu. Tempat sembelih lambatlah mampu. Jadi maksud katanya lepas pada sembelih tu jangan gaduh lepah lah. Biar kalau bokor agak ia biar cepat sikit keluar darah sani, biar cepat pada mati. Cuma kaki kanan dia tu biar lepas lah, biar dia gerak degung. Tu so. Jadi ada tu pengalaman orang lama begitulah. Patunya ada satu lagi, ambil ke bawah merah. Ni kata kalau buat begini pun padan dah. Tak sewak hak lagu lain, ambil hak ni ya. Ni ambil bawah merah, sapu pada sebahagian pisang, satu lagi sapu dengan 5 nipis. Sapu 5 nipis dengan bawah merah. Itulah di antara cara-caranya petua-petua yang mana ni hamba sendiri pun tak ada lah betul ambil dengan guru Haji Hashim ni. Kita ambil dengan demo-demo hak dia lah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. اللهم انفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من أولئك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم انفعنا كما ينفعني أصل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. Apa nama ni? Tanah Merah, masjid tepi sungai Tanah Merah. InsyaAllah kita akan buat daurah pada malam esok dan malam esok lagi. Kalau ada Tanah Merah. Kemudiannya pondok modern ada demo mesej, MPP mesej kata insyaAllah nak buat daurah pada hari Sabtu. Jadi kalau ada hak tinggal lah, boleh pergi apa nama ni pondok modern hari Sabtu pukul 8 pagi sampai pukul 12. Parut jugalah. Ni, takut sekolah kita puasa lah tu. Matinya sedikit pengumuman lah ni. Harap-harap pakat sebab lah tu. Semalam bila kita ziarah Ustaz Sufian ni, Ustaz Sufian di antara orang banyak dah jasa di pondok Pasir Tumbuh. Ni. Jadi rumah Ustaz Sufian duduk sekarang ni, rumah tu kawasan asal Tok Gua Yasing suruh duduk, suruh jaga pondok. Ni atas dasar kita saya ke juga Ketua Gua Yasing. Jadi hak tanah tu apa nama ni tuan tanah ada lawak KJA. Maksud kata nak sodok lah. Jadi Ustaz Sufian sekarang ni ada duk beli tanah orang beli harga murah sikit. Dalam harga 95,000. 3 tahun. 95,000 3 tahun.
30,000 beres dah tahun lepas. Tahun ni kena sesar 20,000, tahun depan 15,000. Tahun ni kita tanya Ustaz Sufian tu tentang 20,000 guano, tak ada berapa lagi ni kata. Allah. Hanya weh. Rumah tu ada dah dua sikit. Dari rumah tu bukan saja-saja nak duduk dah tu. Sekali dengan tempat ada demo nak pergi ngaji. Moga orang pasti tu mesti ngaji dengan Ustaz Sufian. Ada jugalah, ada ngaji dengan Ustaz Sufian nya. Mesti mengamal belajar kan. Jadi sekali dengan pembinaan untuk kawasan demo nak buat tempat pengajian. Tempat pun kita lah petuah apa semua ni. Kalau tidak di masjid. Jadi pakak-pakak batu dah kebolehnya. Sebab Ustaz Sufian tu dia kata ambo ni tak ganjok tak gimana ni. Ayo sing lah suruhnya. Ya pun sebenar kata kalau saya betul ke dia, jangan tinggal. Dia suruh jago juga lagu-lagu mana biar duduk situ juga. Ustaz leh apa semua gitu pun gitulah. Doa kata Ustaz Sufian kena duduk situ juga lagu-lagu mana. Kalau kita mainnya macam-macam benda ni, susah juga. Lepas tu berkenaan dengan nombor telefon, lepas tu orang panggil bank tu, saya ada letak dah di page page kita. Jadi pakak tolong ambil nombor bank ni. Dan nombor bank ni sedikit umumnya lah. Ustaz Sufian suruh ayat lalu kata nama Ustaz Sufiannya Sufian Sauri. Tapi nama bank Islam dia tu naik nama Sufian Sauri. Dia tulisan di IC kat nalih lama. Jadi takut orang nak bubuh dah tiba naik nama Sufian Sauri siapa dia pula ni. Dak IC hak lama tu. Jadi pakak-pakak kena batulah, mudah-mudahan orang yang khidmat pada agama Allah Ta'ala, walaupun kita tak mampu nak bui orang panggil kewangan ke, kita sebar-sebar pada orang lain. Ataupun kita tanyalah adik-beradik kita ada kewangan lebih apa semua, boleh batu setakat mana. Nak beri zakat ke mana, bolehlah orang kerja agama belakang tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.